Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kula qadari dunya wa kula mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bima'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba rasulik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian, syukur kita pada pagi yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 280. Hadis yang ke-353, ya. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Sufyan. Daripada Muhammad bin Al-Munkadir berkata, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diminta sesuatu lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Ya, baginda SAW sentiasa mengabulkan permintaan orang-orang yang datang kepada beliau. Tak pernah beliau mengatakan no, tidak, la, kepada orang-orang yang meminta kepada beliau. Ya, kalau orang yang meminta itu datang kepada Rasulullah, tatkala Rasulullah tidak ada apa-apa, baginda akan tanya pada sahabatnya, siapa yang boleh sedia untuk memenuhi keperluan orang ini. Nanti kalau ada sahabat yang bangun, saya ya Rasulullah, maka Rasul akan serahkan orang itu kepada sahabat tadi, untuk sahabat tadi memenuhi keperluan dan hajat orang itu. Jika tidak ada sahabat yang pada ketika itu bersedia,
untuk memenuhi keperluan orang itu, maka Rasulullah akan katakan pada orang tersebut, kamu pergi ke pasar dan ambil barang yang kamu perlukan, kamu bawakan hitam putihnya kepadaku, bawakan resitnya, ya. Aku berhutang kepadanya, nanti aku akan lansaikan hutangnya, ya. Walaupun tidak ada sesuatu di dalam poket Rasulullah, tidak ada sesuatu dalam dompet Rasulullah, tidak ada sesuatu dalam kocik Rasulullah, tidak ada sesuatu dalam purse Rasulullah, tidak ada sesuatu dalam wallet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jika ada orang datang meminta, baginda tidak akan menolaknya, hanya kerana baginda tidak ada sesuatu pada dirinya pada saat itu, ya. Beliau tidak akan menolak. Bagi baik kamu pergi, kamu ambil keperluan kamu, apa yang kamu perlukan pada hajat kamu itu, nanti bawakan hitam putih. Biasa hitam putih ni akan beritahu dengan siapa dia ambil barang tersebut, ya, kedai mana, dan apakah barang-barangnya, dan berapa jumlah total keseluruhannya, dan bila deadline. Yang paling penting di situ ada deadline, bila tarikh terakhir untuk membayar, ya. Jadi Rasulullah ini Allah jadikan sebagai rahmatan lil alamin, ya, rahmat sekalian alam, ya. Allah Ta'ala jadikan daripada sekalian makhluk, baginda adalah yang paling sempurna sekali daripada segi kejadian, ya, daripada segi, ya, penzahiran sifat-sifat, ya, sifat-sifat yang makhluk yang paling tinggi kedudukannya, yang paling sempurna dalam nak menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah memiliki sifatnya, dan yang paling dominan sifat yang ada pada Allah adalah sifat rahmat, sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sentiasa ulang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kedua nama daripada makna rahmat, ya, daripada perkataan rahmat. Dan Allah telah jadikan daripada kalangan makhluk yang paling bersifat rahmat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menamakan baginda sebagai rahmatan lil alamin, rahmat buat sekalian alam. Oleh itu, sesiapa yang nak kenal Allah, makhluk yang paling utama untuk dia kaji, untuk dia tafakur, untuk dia renungi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu yang paling agung di dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebenarnya memang alam ini semuanya adalah pintu perantara untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melihat gunung, tafakur terhadap kehebatan kejadian yang ada pada gunung. Lihat Allah ciptakan langit dan cakrawala, bintang-bintang di malam hari, datangnya siang, malam silih berganti. Allah ciptakan manusia dengan berbagai ragam berbagai ragam, ya. Betapa di sebalik kompleksiti makhluk itu kita lihat kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tu kita tak boleh nampak, mata kita tak nampak Allah, ya. Kita tak pernah nampak Allah. Sejak daripada kecil, mak bapak kita kata Tuhan kita Allah. Ustaz dan cikgu agama kita di sekolah kata Tuhan kita Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tak pernah nampak Allah Ta'ala tu dengan mata kepala kita, ya. Mata kasar kita tak pernah nampak, sebab dia tak berupa, tak berbentuk. Kalau waktu kecil dulu, Perdana Menteri kita Dr. Mahathir, memang kita nampak orangnya, ya. Orangnya pun kita nampak, kesan-kesan dia pun kita nampak juga, kesan-kesan perbuatan dia. Apa kesan-kesan perbuatan dia tu? KLCC, Putrajaya, KLIA, Sepang Seket, ya. Tapi bila sebut Allah, kita cuma nampak kesan perbuatan je. Kita cuma nampak kesan perbuatan saja. Apa kesan perbuatannya?
gunung, ganang, bukit, bukau, daratan, lautan, langit, bumi, bintang-bintang, matahari, bulan, manusia keseluruhannya, makhluk yang berada di dalam lautan, makhluk di atas daratan, makhluk yang terbang di awan, serangga-serangga, lebah, semut, anai-anai, dan malaikat jin yang kita tak nampak, dimensi-dimensi yang lain, ya. Tapi yang kita boleh nampak, yang secara nyata, ini alam ni. Cuma alam jin tu setengah orang je ternampak, tersingkap, ya. Dia ternampak. Ada perkampungan bunian rupanya kat sini. Tu ternampak, ya. Dan kesan perbuatan Allah yang paling sempurna, yang paling hebat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad tu ada rupa, ada bentuknya. Semua kita boleh belajar dalam Syama'il. Rambutnya bagaimana, pipinya bagaimana, hidungnya bagaimana, mata hitamnya bagaimana, mata putihnya bagaimana. Ingat lagi tak? Ya, ke dah lama sangat dah bab tu berlalu. Masih ingat lagi, ya? Dahinya macam mana, keningnya macam mana, giginya macam mana, ya. Warna kulitnya macam mana, ketinggian badannya macam mana. Itu semua dalam Syama'il ni. Bab pertama tu kan bab rupa paras, fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rupa, ada bentuk. Jadi kita boleh bayangkan Nabi SAW tu macam mana. Allah ni kita tak boleh bayangkan pun, kan? Allah, ya, sesuatu yang kita tak boleh imaginekan, tak boleh bayang-bayang macam mana rupa bentuk dia. Sebab Allah bukan berupa, berbentuk, bersegi, bergeometri, berpenjuru, berarah. Bukan Allah kat atas, kat bawah, kat tepi, kiri, kanan, dalam, luar. Bukan. Tak boleh bayangkan, ya. Kita cuma mengenali Allah Ta'ala berdasarkan kesan perbuatannya. Jadi antara tujuan yang terdalam dalam mempelajari Syama'il Muhammadiyah adalah untuk mengenal Nabi SAW itu, supaya ia menjadi pintu perantaraan untuk mengenal Allah SWT, ya. Kalau anak kita ke cucu kita tanya, di mana Allah? Where is Allah? Ya, maka kita jangan jawab dengan jawapan yang nanti dimakan diri kita balik, ya. Ataupun memberi jawapan yang keliru, yang boleh mencelarukan lagi fikiran anak-anak itu. Sebab dalam Al-Quran sendiri dah ajar dah, kalau orang tanya mengenai Allah, itulah jawapannya, ya. Tak perlu nak saintifik, kan? Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-Ku datang kepadamu, bertanya kepadamu mengenai aku. Sebab ayat tu diturunkan sebab ada seorang sahabat jumpa Nabi SAW, tanya tentang keberadaan Allah SWT, ya. So the occasion is exactly like our kids asked us about where is Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So we need answer, we need concrete answer, we need a good answer for our children, ya. Baik, Allah SWT sendiri yang ajar. Baik, dia dah tanya tentang keberadaan aku. This is the answer. Fa inni qarib, I am so close. Jangan datangkan jawapan yang bombastik. Allah ada kat atas langit, bersemayam duduk atas singgah sananya, on the throne. Nanti dia celaru pemikiran anak-anaknya nanti, ya. Celaru nanti, ya. Kemudian dia tanya, close, Allah is close, why we cannot see Him? Why we cannot see Him if He is so close? Yeah. So the answer is,
The closeness of Allah SWT is beyond our comprehension. Sesuatu yang kita tak boleh fikirkan. Kedekatan Allah sangat dekat, like your brain. Can you see your brain? No, I cannot see. Can I say that you have no brain because you cannot see your brain? We cannot see your brain? No, I have brain. I have brain. But why we cannot see? Because it's so close. Yes, that is exactly. Maksudnya itulah yang kita nak cuba utarakan. Benda yang sangat dekat dengan kita, memang kita tak dapat nampak. Cepat-cepat kita keluarkan koin dalam kocek kita, kan, terus letakkan depan mata dia. Ni berapa sen ni? Tanya dia. Ni so close ni. It is so close to you. Berapa sen ni? Kalau betul, dapat berapa sen. Dia tak nampak. Kata, kenapa tak nampak? Dekat sangat. Jadi Allah lebih dekat lagi daripada koin ni dengan dia. Jadi sesuatu yang kedekatannya tak dapat dibayangkan dengan fikiran, maka kita memang tak nampak. Kalau nampak tu kita boleh bayangkan, boleh imajinasikan. Jadi Allah sangat dekat. Jadi biar dia tumbuh, biar dia tak faham dalam makna dekat tu daripada cakap dengan dia Allah kat atas langit, biar dia membesar dengan Allah dekat dengan dia. Lebih baik untuk pertumbuhan spirituality dia daripada kita datangkan jawapan bombastik Allah dekat langit ke-7. If you become Superman and then you fly non-stop, you can see him. Nanti kita lebih keliru, dia pun keliru juga. Ataupun kita tak cakap Superman, dia pula terfikir nanti, I need to become Superman, man. Becoming Superman is so cool. I can see my Allah if I can fly non-stop. This is nonsense. Ataupun dia terfikir Superman is so impossible, I want to create rocket that can fly non-stop. Rocket. Jangan datangkan jawapan-jawapan yang pelik-pelik macam ni, yang Allah tak ajar pun dalam Quran. Allah ajar, kalau orang tanya kamu tentang aku, cakap pada dia, aku maha dekat. Biar dia kehairanan dalam kedekatan Allah daripada kejauhan Allah SWT. Biar ada keheranan dalam kedekatan Allah daripada kejauhan Allah. Letak Allah berarah pula, ada lokasi pula di atas dia. Sudah menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jawapan yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia akan efek kerohanian seseorang. Ini kan lagi anak kecil yang sedang tumbuh membesar. Biar dia dalam keadaan perplex di dalam proximity of Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya biar dia kehairanan di dalam kedekatan dan kehampiran Allah. Let our kids perplex in the proximity, in the nearness and closeness of Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bayangkan Allah ni far away, so further. No, it's so near. Biar nanti ni kenapa tak nampak ke? Kenapa so dekat tapi tak nampak? Biar dia perplex dan Allah maha dekat itu. Jangan perplexkan dia. Jangan jadikan dia keheranan dalam Allah itu jauh, Allah tu somewhere else, berlokasi, bertempat, berdirection ke atas. Itu lagi efek yang negatif pada rohani dia. Biar dia tumbuh, rohani itu membesar. Biar dia sendiri yang kemudian fahamnya kedekatan Allah. Allah maha dekat. Allah maha dekat. Allah sentiasa melihat dia. Allah sentiasa mengawasi dia. Ya. Baik. Ya Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Ya, orang bersifat rahmat tidak mengatakan tidak kepada permintaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran menceritakan tentang Allah Taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Tidak ada perkataan no daripada Allah SWT ke atas setiap doa dan permintaan daripada hamba-hambanya. Tidak ada satu doa pun yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada.
Cuma kita perlu faham pengabulan daripada doa, pengabulan doa daripada Allah SWT datang dalam 5 bentuk. 5 bentuk. Allah perkenankan doa manusia dalam 5 cara. Jadi hamba Allah lah yang perlu tahu bagaimana cara pengabulan doa supaya dia tak bersangka buruk kepada Allah SWT. Pengabulan yang pertama adalah dia minta sesuatu terus dapat. Terus dapat. Cash dia dapat apa yang dia nak. Dia minta, ya Allah, kurniakanlah aku jodoh. Petang tu dah dapat dah. Tak petang tu, esok, tak esok, dalam minggu tu, dalam bulan tu, tu masih kira cash lagi. Yang kedua, dia minta sesuatu tapi dia tak dapat dan dia dapat secara tertangguh. Lepas 5 tahun baru dapat, lepas 10 tahun, lepas 30 tahun. Nabi Ibrahim minta anak, doa minta anak lepas 80 tahun baru dapat. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria minta nak anak, dah usia tua, usia emas sangat dah. Isteri-isteri mereka pun dah menopause dah. Dah bukan musim dapat anak. Bukan musim, betul. Dah bukan musim dapat anak. Tapi musim ke tak musim ke, doa je lah. Itu bukan urusan saya musim ke tak musim. Urusan saya berdoa. Betul-betul Allah bagi anak kepada mereka di luar musim. Betul-betul luar musim. Baik. Itu pun pengabulan doa. Ketiga, doa yang kita mohonkan, kita panjatkan kepada Allah SWT itu, Allah Ta'ala tukar dalam bentuk keselamatan dan keafiatan untuk kita. Allah tukarkan dalam bentuk kesihatan. Allah tukarkan dalam bentuk taufik dan hidayah kepada dia, kekuatan untuk dia jaga makanan dia, jaga pemakanan, jaga diet, jaga senaman, jaga latihan, jaga exercise. Tuan-tuan yang mulia, untuk nak exercise perlukan taufik hidayah tak? Untuk nak jogging, morning walk, brisk walking, perlukan taufik hidayah tak? Untuk nak jaga pemakanan perlu taufik hidayah tak? Tak ada taufik hidayah, tak kuat kita nak jaga makan, tak kuat kita nak jaga senaman. Jadi berabuk je lah alat-alat senaman kat rumah tu, berabuk. Beli ribu-ribu, beli. Semangat dia. Waktu beli tu semangat. Nak kurus, nak sihat. Sekali taufik hidayah tak datang-datang. Nak bersenam tu tak datang-datang taufik hidayah tu. Ya Allah. Jadi dia perlukan taufik hidayah. Jadi kesihatan dengan kekayaan mana lebih tinggi nilainya? Kesihatan. Kesihatan. Orang-orang kaya semua nak sihat. Doktor dia kata boleh makan biskut kering, cerita. No sugar at all, no glucose, no nothing, no carbohydrate, no. Biskut kering je. Air teh tanpa gula. Dia kata, I have a lot of bugs. Itu je kamu boleh makan, Datuk, dia kata. I can have a lot of things. Itu je boleh. Itu biskut kering yang tawar, dia kata. Tak boleh yang ada krim, tak boleh. Okey. Jadi Allah tukarkan dalam bentuk keselamatan, kita ni sentiasa terdedah kepada bermacam mara bahaya. Allah selamatkan kita daripada kemalangan, Patutnya kita dilanggar orang kerana kecuaian orang, dirempuh lori, terhempit kita, terempuh daripada belakang. Boleh belaka. Tak semesti kita yang cuai, kecuaian orang. Tapi Allah selamatkan kita dengan doa-doa yang kita buat tu. Jadi doa yang kita minta tu, kita tak minta kita tak dapat apa yang kita minta tu, tapi Allah tukarkan dengan sesuatu yang lebih mahal lagi, iaitu keselamatan, keafiatan, kesejahteraan, kesihatan.
Yang keempat, Allah SWT tukarkan apa yang dia minta tu dengan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah SWT untuk dia. Sesuatu yang lebih, Allah tukarkan sesuatu yang lain yang macam tu, apa yang diminta tu masih dalam spesies tu, tetapi Allah tukarkan yang satu yang lain. Contohnya, seorang nak anak lelaki tapi Allah bagi dia anak perempuan. Dapat juga dapat anak, tapi Allah tukar yang bentuk lain, ya, jantina lain. Contohnya macam tu. Contohnya Allah SWT, kita minta daripada Allah, ya Allah, kurniakanlah aku Honda. Allah SWT bagi kita BMW. Ya, alhamdulillah, syukur. Minta Honda dapat BMW. Okeylah, alhamdulillah, syukur. Ya, Allah tak bagi kita Honda, Allah bagi BMW. Kita nak anak lelaki, Allah bagi anak perempuan. Kita nak anak perempuan, Allah bagi kita anak lelaki. Ya. Tapi dalam Quran, Allah kata, kalau aku mandulkan seseorang, itu pun pemberian aku. Maksudnya tak ada anak, itu pun pemberian Allah. Jadi kita nak anak, tapi Allah beri kita tak ada anak. Itu pun pemberian Allah SWT. Dalam Quran, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura wa ja'alu liman yasha'u aqima. Pemberian aku ni kepada manusia, ada yang aku anugerahkan dia anak lelaki, ada yang aku anugerahkan dia anak perempuan, ada yang aku anugerahkan dia tanpa sebarang anak, aku jadikan dia aqima, mandul. Itu pun pemberian Allah knows best. Allah knows best. Itu bila kita kenal Allah, kita seronok dengan Allah SWT, sebab dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya. Dan yang kelima, yang terhebat sekali, cara pengabulan doa yang kelima, Rasulullah kata ini yang terhebat, yang paling hebat sekali, iaitu Allah Ta'ala tak berikan apa yang dia doa tu dalam apa segala bentuk di dunia ini, tapi Allah simpan dalam bentuk currency di hari akhirat. Kita ni semua nak pergi negeri akhirat, kita perlu currency di sana. Jadi Allah simpan pahala-pahala ganjaran yang merupakan currency yang laku nanti kita nak guna ke akhirat. Jadi kita minta lah, ada permintaan kita di dunia ni yang memang langsung tak dapat pun kat dunia ni, tapi Allah simpan pahala-pahala doa, sebab doa tu sendiri satu ibadah yang tinggi di sisi Allah. Dia jadi pahala yang disimpan dalam akaun bank akhirat kita, ya kan, dikonvertkan menjadi currency yang hebat di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba Allah akan bangkit di hari akhirat, dia akan mendapati ganjaran pahala balasan yang Allah SWT simpankan untuk dia terhadap doa-doa dia yang tidak dikabulkan ketika di dunia. Tatkala dia melihat betapa hebatnya apa yang disimpan oleh Allah SWT di alam sana, ketika itu dia mengingini alangkah baiknya kalau seluruh doa-doa dia ketika di dunia tidak langsung dikabulkan di dunia. Kerana segala yang didapati di dunia adalah bersifat fana, lenyap, binasa, segalanya ditinggalkan. Tapi apa yang disimpan di bank akhirat dalam bentuk currency yang laku di sana, dia nak guna buat selama-lamanya. Jadi yang berbentuk Allah simpan ke akhirat yang langsung tak bagi di dunia, itu yang terbaik sekali. Ya. Kita di sini kan hasty kan, nak cepat, nak doa, nak kabul kat sini juga, macam paksa Allah pula. Macam kita lebih tahu pula bila yang terbaik untuk benda tu dapat. Jadi sebenarnya kita jangan biadab dengan Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, bila yang terbaik untuk kita, di mana yang terbaik untuk kita, dan bagaimana yang terbaik untuk kita. Maka biarkan Allah berikan kepada kita apa yang Allah kendaki, bila yang Allah kendaki, di mana yang Allah kendaki, dan bagaimana yang Allah kendaki. Barulah hati kita tenang, sebab kita serah kepada Allah yang Dia tahu segala-galanya. Ya. Baik.
Jadi Allah SWT tidak pernah mengatakan tidak kepada mana-mana permintaan orang-orang Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang berlaku di Gaza, Palestin ini, kita berdoa sebab kita nak ambil bahagian pahala. Sebab segalanya ini sudah pun disebutkan penghujungnya di mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghujungnya adalah kemenangan bagi pihak Islam, dan apa yang berlaku di Timur Tengah itu kata Rasulullah adalah bibit-bibit kepada akan datangnya zaman kegemilangan Islam yang berkibar dengan begitu hebat di akhir zaman, kerana umat ini nanti akan dipimpin oleh seorang lelaki daripada keturunanku, gelarannya Al-Mahdi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan mengisi dunia ini dengan keadilan. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan seperti mana bumi sebelum itu dipenuhi dengan kedurjanaan dan kezaliman. Dia akan dibantu oleh putera kepada Siti Maryam yang akan turun di akhir zaman bernama Nabi Isa alaihi salam. Yang di tangan Nabi Isa alaihi salam lah ditakdirkan Allah untuk membunuh Dajjal. Dan dibunuh Dajjal itu adalah di pintu gerbang Lud, kata Rasulullah. Pintu gerbang Lud sekarang berada dalam kawasan Israel, 10 km daripada airport Tel Aviv. Tempat itu sudah disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan berbondong-bondong orang masuk Islam sebab Nabi Isa sendiri turun. Sebab di kalangan tengah-tengah kita nanti ada seorang nabi dan rasul. Nabi lagikan rasul, ya, itu Nabi Isa alaihi salam. Beliau akan turun, kata Rasulullah, dalam keadaan rambutnya panjang mencecah ke bahu, agak kerinting. Beliau akan baju yang agak kekuningan dan juga datang dengan armor, ya, dengan baju besi dan pedang. Pedang itu ditakdirkan untuk membunuh Dajjal. Dan beliau akan hidup bernikah dengan salah seorang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan mempunyai 2 orang anak, dan meninggal ketika umur lebih kurang 80 tahun. Beliau akan turun ketika umur 33 tahun. Umur seperti 33. Umur Nabi Isa yang hakikat sekarang sudah 2000 lebih. Ya. Tapi seperti mana beliau diangkat ketika umur 33, macam itulah 33 tahun lah beliau turun umurnya. Ya. Jadi apa yang berlaku di Gaza ni, Allah gunakan manusia-manusia yang terpilih ini untuk sebagai bibit-bibit, sebagai tapak asas untuk terbangunnya Islam. Sebab itu Allah memang sistemkan begitu, suatu yang mekar, hebat. Agama menang, Islam menang ke atas agama lain ni memang Allah Ta'ala dah jadikan sistem begitu, ya. Allah gunakan pengorbanan sesetengah hamba-Nya yang terpilih, ya. Contohnya Allah Ta'ala nak zahirkan kedudukan yang tinggi Nabi SAW di alam dunia ini. Allah jadikan Nabi Adam turun ke dunia ini dulu, dan kesusahan dialami oleh Nabi Adam kerana beliau berasal daripada syurga. Nabi Adam asalnya kayangan syurga, tapi Allah, ya, susun aturkan dia terlupa tentang buah larangan, termakan buah larangan, lalu diturunkan ke planet bumi ini. Lalu kena cari nafkah, kena cari rezeki. Hidup pula 1000 tahun di dunia ni Nabi Adam. Ketika dalam syurga, minta dia, lintas dia apa, terus terhidang depan mata, ya. Nak apa? 4 fingers terus terpanggang depan, ya. Nak apa? Terbanyak tom yum terus. Sebab syurga ni dia tak perlu nak kena cari barang, cari perkakas, nak masak dulu baru siap, tak payah. Dan tak perlu nak ucap pun nak apa. Dia semua lintaskan saja. Lintaskan. Nak lunch apa ni? Paprik daging. Terus paprik daging. Terus terhidang depan.
Rasa nak burung puyuh panggang, terus terhidang. Ya. Arnab panggang, terus. Baik. Dan turun di dunia ni susah. Tapi kesusahan tu Allah gunakan pengorbanan Nabi Adam tu. Nanti beliau dengan Siti Hawa, ada anak Nabi Syis, daripada keturunan Nabi Syis nanti keluar berketurunan keluarnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam pertengah tu Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim pun moyang Rasulullah. Asalnya Allah Ta'ala nak lahirkan penghulu alam ni, penghulu Nabi ni di Mekah. Di situ nanti akan zahirnya kemenangan Islam. Tapi Allah gunakan pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, bawa ke Mekah, tinggalkan dunia Palestin, bawa di tengah-tengah tempat yang tandus, yang tak ada orang, yang tak ada rumah, tidak ada shelter, tidak ada pokok pun, batu batan saja. Nabi Ibrahim sampai situ dapat direction yang betul, di mana tempat yang exact, betul-betul di tempat Kaabah sekarang ni. Di situlah diturunkan Siti Hajar dengan newborn baby, masih infant, Nabi Ismail AS, masih merah-merah lagi bayi. Tinggalkan. Nabi Ibrahim pun mula bergerak. Siti Hajar mula dia tak sangka yang Nabi Ibrahim nak tinggalkan dia. Dia cuma cakap bersafar, tak tahu punya nak tinggalkan dia betul-betul di sini. Bila Nabi Ibrahim sudah gerak, Siti Hajar kejar Nabi Ibrahim. Ibrahim, nak ke mana? Kahan जा रहा है? Macam tu kot bahasa. Kahan जा रहा है Ibrahim? Mana nak pergi ni? Hamko छोड़ देते हैं? Nak tinggalkan kami di sini ke? अब तो हमको छोड़ देते हैं यहाँ, कोई makhluk नहीं है ये, tak ada makhluk, kamu nak tinggalkan kami di sini? Ibrahim, serius ke? Are you serious? Nabi Ibrahim tak berbicara. Nabi Ibrahim tengah sebab pun memang, dan Rasulullah dan Allah pun tak izinkan Nabi Ibrahim untuk berbicara. Sebab perintah Allah untuk turunkan saja tanpa berbicara. Dan ketika itu beliau sedang menahan perasaan sebab beliau dah lama nak anak. Nabi Ibrahim dah lama nak anak, dan Nabi Ismail adalah first son of Nabi Ibrahim. Second son adalah Nabi Ishaq. Beliau sedang menahan perasaan. Beliau tak menjawab. Siti Hajar kemudian kata, adakah ini perintah Allah? Adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim anggup. Kata, kalau begitu tinggalkan kami wahai Ibrahim. Allah tak akan biarkan kami terkontang-kanting di sini. Kalau ini perintah Allah, maksudnya Allah ada grand design. Ada grand design di sebalik ini. Kita kalau letak dalam suasana macam tu bersama dengan newborn baby, nak ke? Nak kata grand design? Tapi ini orang-orang yang Allah dah siapkan hati mereka untuk nampak grand design Allah SWT. Ada satu aturan yang indah daripada Allah. Nabi Ibrahim tak dibenarkan oleh Allah untuk selepas tinggalkan mereka, pandang mereka. Tak dibenarkan toleh, maksudnya tak dibenarkan toleh sedikit pun kepada keluarga, sebab takut hati tak kuat. Sebab anak masih kecil ni, bukan anak dah besar remaja bersama anaknya, dengan pahlawan pedang begitu bersama dengan ibundanya ni. Anak kecil, masih merah lagi, newborn. Nabi Ibrahim make sure yang dia dah melepasi gunung, ganang, bukit, bukau, yang dia dah sure kalau dia toleh memang tak nampak keluarga dia. Sampai dah satu tempat, beliau pun toleh, beliau turun rebah daripada unta, daripada kenderaannya, berdoa kepada Allah, menangis. Betapa mujahadah perasaan nak tinggalkan anak dan isteri di tempat yang tak ada orang pun, yang terdedah dengan singa dan apa dan sebagainya. Tetapi beliau yakin ini perintah Allah. Allah ada sesuatu yang
Allah nak siapkan untuk mereka. Barulah doa, ya Allah, kau bantulah mereka, ya Allah, datangkanlah makanan tu. Sebab tak ada makanan pun, dia tak tinggalkan apa-apa. Air pun tak ada. Siti Hajar nak kena figure out sendiri macam mana nak dapatkan air. Kena figure out. Sebab tempat tandus, kering kontang, batu batan. Munda mandi Siti Hajar. Anaknya yang kecil sedang menangis-nangis. Suaminya meninggalkan mereka dengan perintah Allah SWT. Ya Allah, kau datanglah buah-buahan kepada mereka, ya Allah. Cenderungkanlah hati manusia kepada mereka, ya Allah. Hati seorang ayah, hati seorang suami. Tapi Allah gunakan pengorbanan manusia-manusia pilihan untuk suatu kegemilangan yang hebat yang akan datang. Sebab di Mekah ini Allah dah siapkan untuk di situ lahirnya penghulu kepada seluruh alam ini. Penghulu kepada langit dan bumi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nak tak nak kena tinggalkan Palestin yang kota yang dah makmur, dah selesa, dah senang, hidup mudah, duduk tengah-tengah kering kontang batu batan. Sebab Allah nak sediakan sesuatu yang hebat di situ. Lepas 7 tahun barulah Nabi Ibrahim dibenarkan pulang untuk jenguk anak bininya. Jenguk yang ni literally jenguk, untuk jenguk sahaja tanpa diizinkan Allah untuk turun daripada kenderaannya. Literally diizinkan untuk jenguk sahaja. Waktu tu Nabi Ismail sudah mula besar, ya, kanak-kanak umur 7 tahun. Nabi Ibrahim pun pulang. Seronok Siti Hajar berlari bawa Nabi Ismail. This is your daddy. This is your daddy. I told you this is your daddy. Siti Nabi Ismail, oh, this is my daddy. Yes, this is your daddy. Siti Hajar kemudian tak turun ke bang. Allah tak izinkan. Ada tempat lain nak kena berdakwah. Dakwah adalah maksud hidup, ya. Lepas ni nak tinggalkan anak bini lagi kerana Allah. Oh begitu, kalau begitu tak apa, cepat-cepat Siti Hajar bawa air. Izinkan saya basuh kaki. Silakan basuh kaki suaminya, basuh kaki kedua, ya. Dan Nabi Ibrahim tengok kedua-duanya sudah diizinkan untuk menjenguk, berlayar lagi, berkelana lagi, ya. Timur dan barat Nabi Ibrahim bersafar untuk sampaikan kalimat tauhid, untuk ajak manusia kepada Allah. Dan lepas 5 tahun begitu, 4-5 tahun baru dibenarkan pulang, ya, ke Mekah. Barulah betul-betul diizinkan untuk turun daripada kenderaan. Pada ketika itu umur Nabi Ismail dalam 13 tahun, ya. Barulah kali ini baru betul-betul duduk bersama dengan keluarganya. Cuma Nabi Ibrahim inilah orang yang hatinya lembut, kasih sayang. Sudah sayang pula pada anaknya, ada soft spot. Kan anak ayah, kan, ayah yang memang hati kebapaan kuat tu, naluri kebapaan, kan ada soft spot. Ibu kepada anak kan ada soft spot, ya. Untuk Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilullah, Khalil Allah, Allah tak izinkan soft spot sebegitu dalam hati seorang Khalil. Soft spot hati seorang Nabi yang seperti ini hanya kepada Allah SWT sahaja, jangan kepada makhluk. Ya, kita menyayangi makhluk, tapi jangan ada soft spot itu. Ya, untuk orang lain mungkin tak menjadi masalah, tapi untuk hati Nabi-Nabi, hati wali-wali, orang yang tinggi kedudukannya, soft spot hanya kepada Allah. Hati yang semacam tu, yang lembut ke dalam tu, itu yang lubuk hati tu pun semua kepada Allah SWT. Jangan paut langsung dengan makhluk. Ya, makhluk ni kita boleh bermanja, bersayang, tapi hati tak terpaut. Tapi Nabi Ibrahim diuji pada ketika itu, sebab dah lama tak jumpa anak dia, bermain dengan anak dia. Allah SWT hantar ujian yang lain untuk sembelih korbankan anak dia. Sembelih korbankan. Sebab macam zaman kita kan, sembelih korban apa? Unta, kambing, ya. Zaman dahulu manusia, manusia. Sebab semua makhluk pun milik Allah Ta'ala. Allah boleh perintahkan siapa yang nak dijadikan korban, ya. Sebab semua pun milik Allah. Kita tak boleh kata sian kambing. Kambing ni pun makhluk Allah, ya. Saya nak jadi vegetarian lah, sian kambing, ya. Tak apa kalau nak jadi vegetarian, tapi jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.
Bila Allah dah halalkan untuk sembelih kambing, daging, lembu, walaupun mereka bergeletak, meronta-ronta, darah banyak keluar, Allah izinkan. Itu milik Allah, Allah izinkan. Manusia pun milik Allah. Kalau Allah dah izinkan untuk sembelih, menggeletak macam mana pun, itu milik Allah. Allah yang mempunyainya. Maka Nabi Ibrahim langsung tak pertikaikan, Allah ni betul ke nak suruh sembelih anak sendiri? Tak. Ya. Terus cakap dengan Nabi Ismail, aku diperintahkan Allah untuk sembelih engkau. Nabi Ismail kata, teruskan perintah tu. InsyaAllah kamu akan mendapati, ayah akan dapati saya orang yang bersabar dalam menghadapi perintah tersebut. Ya. Dan Nabi Ibrahim cuba untuk menyembelihnya beberapa kali, tetapi pisau yang diasah tajam itu tidak dapat menyembelihnya. Ya. Pengorbanan, ya. Pengorbanan. Jadi begitu, sesuatu kegemilangan Islam itu akan datang melalui pengorbanan. Jadi Allah sedang memilih orang-orang Gaza pada ketika ini, pengorbanan mereka sebagai satu bibit kepada akan datangnya insya-Allah zaman kegemilangan Islam. Kita berdoa ni ke atas mereka, ya, berdoa dengan nak dapatkan saham yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang berikutnya. Abihi qala hadatsana Abdullah bin Imran Abul Qasim Al-Qurashi Al-Makki hadatsana Ibrahim bin Sa'id daripada Ibnu Syihab, daripada Ubaidillah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah dalam kebaikan. Baginda sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah, lebih-lebih lagi apabila berada di dalam bulan Ramadan. Berterusan sifat pemurah baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir bulan Ramadan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam didatangi Sayyidina Jibril alaihi salam membentangkan, iaitu membacakan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila Sayyidina Jibril alaihi salam telah menemui baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling pemurah dan kebaikan, melebihi daripada tiupan angin yang kencang. Ini adalah sifat orang yang Allah jadikan rahmatan lil alamin, sebagai orang yang paling menceritakan tentang sifat Allah SWT, supaya manusia lihat, subhanallah, Rasulullah ada begini, bagaimana Allah Ta'ala pasti lebih hebat lagi Allah Ta'ala, ya. Jadi baginda Rasul ni orang yang sangat pemurah dalam kebaikan. Allah Maha Pemurah, ya. Nak ceritakan yang Tuhan kepada kita ni semua, ya, Allah Ta'ala itu Maha Pemurah. Lihat, baginda sallallahu alaihi wasallam pemurah lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Jadi di situ menceritakan tentang Allah SWT Maha Pemurah juga di dalam bulan Ramadan, ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah tu berganda pula pada Tuhan yang sama, Allah, ya. Tapi dalam bulan Ramadan, Masya Allah, ya. Kenapa kadang-kadang kita bersedekah lebih dalam bulan Ramadan? Nak dapat ganjaran pahala lebih dalam bulan Ramadan. Sebab tak sama, Allah nak bagi apa yang ganjar balasan dalam bulan Ramadan tak sama seperti luar Ramadan, ya. Dalam hadis sahih, setiap malam Allah bebaskan 1 juta nyawa daripada api neraka. Pemurah ke tak pemurah ni dalam bulan Ramadan, ya. Kenapa luar Ramadan tak bebaskan? Sebab Allah nak muliakan bulan Ramadan. Allah nak pilih bulan Ramadan untuk Allah nak bagi yang macam-macam istimewa untuk orang-orang Islam, ya. Dengan puasanya, dengan lapar dahaganya, semua ibadah lain untuk diri dia kecuali puasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sedekah digandakan pahalanya, setiap amalan sunat dinaikkan kepada amalan fardu, setiap amalan fardu digandakan menjadi 70 amalan fardu. Pemurah tak pemurah ni Allah Taala bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW ni pintu untuk kita mengenal Allah SWT, pintu perantaraan, ya. Ya. Jadi Syama'il ni, kita belajar Syama'il ni supaya kita lebih mengenal hakikat Nabi SAW. Lalu dengan mengenal hakikat Nabi SAW menjadi pintu perantara untuk kita mengenal Allah SWT. Nanti kalau kita belajar syafaat Rasulullah,
di akhirat. Begitu hebat, dahsyatnya syafaat Rasulullah ni. Sebab baginda orang yang paling sibuk sekali di hari akhirat, sebab nak selamatkan manusia daripada api neraka. Bayangkan kalau ada syafaat Rasulullah begitu, bagaimana rahmat Allah lagi lebih hebat lagi. Sebenarnya syafaat Rasulullah itu pun sebenarnya termasuk dalam rahmat Allah. Sebab Allah yang gerakkan Nabi SAW nak bagi syafaat pada sesiapa. Sebenarnya itu pun rahmat Allah, tapi dalam bentuk Nabi SAW bagi syafaat. Tapi selain daripada syafaat, ada lagi rahmat Allah yang khusus, yang sudah tentu lebih hebat daripada syafaat Nabi SAW. Ya. Itu kita dapat faham kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan hari kiamat, di hari akhirat kelak. Dahsyat. Alasan yang remeh-temeh pun Allah Ta'ala nak bebaskan orang daripada api neraka. Ya. Yang remeh-temeh. Ya. Oh, kau ingat orang tu lebih pemurah, aku lebih pemurah, aku masukkan kamu semua dalam syurgaku. Ya. Banyaklah kisah-kisah macam tu. Ada orang ni, dia sedekahkan pahala dia, sebab dia tak ada pahala kebajikan lain, dia semua kejahatan, dia ada satu kebaikan je. Jadi dia sedekahkan pahala tu pada ada orang yang sedang perlukan, sebab dia punya kebaikan dan kejahatan sama di neraca mizan. Ya. Dia perlukan satu je kebaikan untuk berat kebaikan dia. Jadi orang ni sanggup bagi. Dia, Allah Ta'ala kata, daripada mana kamu dapat ni? Ada satu orang, dia kata dia tak ada kebaikan lain, dia ada satu ni pun tak ada, dia kata tak dapat manfaat apa-apa, sebab kejahatan dia yang lain banyak. Dia bagi aku satu. Kau panggil dia ke sini. Adakah kamu menyangka kamu lebih mengasihani dia? Aku lebih mengasihani. Sekarang dua-duanya aku ampunkan, dua-dua, wahai malaikatku, pimpin mereka masuk dalam syurga aku. Ya, banyak lagi alasan ada. Sebenarnya amalan ganjaran pahala amalan dikira ketika manusia buat amalan tu di dunia. Ya, ke akhirat dah tak boleh, bukan tempat amalan. Tapi ada sesetengah manusia di hari akhirat yang amalan baik dia buat ketika di akhirat tu, yang dia pun tak expect dia dapat balasan, tetapi tetap Allah SWT mengasihani dia, ya, terhadap apa kebaikan yang dia buat di akhirat. Macam tadilah, ya, dia sedekahkan pahala kebajikan dia, dia tak expect yang dia pun terlepas daripada api neraka, sebab dia nampak diri dia tak lepas daripada api neraka. Dia bagi sedekah, tapi sedekah pahala dia tu menyebabkan dia terlepas daripada api neraka. Ya. Ada satu orang anak ni, dia dihisap dan diputuskan masuk dalam api neraka. Kemudian dia dapat tahu yang bapa dia dah lebih awal dicampak dalam api neraka. Dan dia punya kesalahan ni pun yang besar ni, masuk dalam api neraka sebab dia derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Ya. Walaupun bapa dia pun jenis jahat, tapi bapa yang jahat, anak tak boleh derhaka. Ya. Derhaka. Tak boleh kurang hajar, tak boleh biadab dengan ayah, walaupun ayah pemaksiat dan sebagainya. Sekarang dia minta kepada Allah, ya Allah, aku dulu di dunia, aku anak yang derhaka kepada ayah aku, dan aku sekarang sudah diputuskan untuk masuk ke dalam neraka-Mu, dan aku dapat mengetahui bahawa ayahku telah terlebih dahulu dicampakkan ke dalam api neraka kerana dosa-dosanya. Ya Allah, selamatkanlah ayahku daripada api neraka. Ya, keluarkanlah dia daripada api neraka. Berdoa. Aku tak sanggup untuk masuk dalam api neraka dan melihat ayah kandungku pun sama sekali kena azab dalam api neraka. Itu menambahkan lagi penderitaan dan kesengsaraanku. Ya Allah, selamatkanlah ayahku. Allah kata, baru sekarang kau nak buat bakti pada ayah kau. Dulu langsung di dunia kau tak bakti pada ayah kau, dan sekarang ni kau baru nak berbakti pada ayah kau. Tapi tak apa, aku mengasihanimu, aku mengampunimu. Keluarkanlah ayahmu daripada api neraka, dan wahai malaikatku, giring kedua anak dan ayah ini masuk ke dalam syurgaku buat selama-lamanya. Ya. Jadi Allah Ta'ala ni maha mengasihani. Ya. Allah lebih, ada satu orang ulama ni, dia kata kalau ke akhirat diberi pilihan, sama ada yang nak menghisap aku Allah ke ataupun mak kandung aku pilih Allah.
Sebab Allah lebih sayang aku daripada mak kandung aku sayang aku. Sebab secara general memang Allah lebih cinta kita, lebih mak bapak kita cinta kita. Ya. Ya memanglah kalau mak kita yang hisap ke akhirat, kalau mak kita hisap kita dah tentu dia akan ada soft spot dengan kita. Ya, dia akan somehow dia akan ringankan perhisaban tersebut. Perhitungan tu dia akan buat mudah-mudah begitu saja untuk kita terlepas daripada api neraka. Sebab mak sendiri sudah tentu tak sanggup nak tengok anak dia, anak kandung dia tercampak nak api neraka. Allah lebih mempunyai soft spot kepada kita lebih daripada mak kita kepada kita. Berganda-ganda lebih lagi. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Ja'far bin Sulaiman daripada Sabit daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi SAW tidak pernah menyimpan sesuatu makanan untuk esok. Maksudnya Nabi SAW tak pernah simpan, ya, untuk baginda sendiri, untuk diri baginda tak pernah simpan untuk esok, ya, baginda. Tapi isteri baginda adalah simpan, ya, ada simpan untuk esok pun ada, untuk lusa pun ada, ya. Tapi untuk diri Nabi SAW, kalau benda tu sampai pada Rasulullah akan habiskan semua, baik itu makanan ke ataupun harta, ya. Sebab tu untuk isi-isi Rasulullah ni, Rasulullah bagi semuanya untuk perbelanjaan setahun penuh, ya. Baginda bagi selepuk terus. Bagi dia tak, bulan ni ni, bulan depan ni bulan ni, tak. Bagi selepuk untuk setahun penuh. Dah jangan minta-minta lagi, ya. Sebab nanti sepanjang tahun ni apa yang datang pada Rasulullah tak akan tidur malam melainkan baginda akan habiskan semua sekali. Semua sekali. Itu Nabi SAW, ya. Pernah satu ketika lepas solat isyak, Rasulullah kata, Allahu Akbar, dia terlupa ada emas di bawah bantal, ada lagi harta dinar ke dirham begitu, dinar di bawah bantalnya. Patutnya dia kata siang tadi, patutnya beliau nak bereskan, tapi sibuk dengan banyak urusan, terlupa tentang harta tersebut. Beliau panggil Bilal, wahai Bilal, kamu pergi ke rumah aku, tanyakan pada isteri aku untuk ambil harta di bawah bantal, ada beberapa dinar, dan agih-agihkan, kerana aku tidak akan tidur malam ini jika masih ada harta yang tersisa pada aku, ya. Aku tak mau tidur dalam keadaan masih ada harta yang terbaki pada aku, ya. Maka Sayyidina Bilal pun minta izin daripada isterinya untuk diambil. Malam tu juga cari orang miskin. Malam tu juga Sayyidina Bilal agih-agih. Dah agih-agih malam hari, masih ada terbaki sikit. Lepas tu Sayyidina Bilal jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah agihkan tapi masih tersisa. Wahai Bilal, kalau masih tersisa, aku takkan balik rumah aku pun. Aku akan tidur saja di masjid. Sayyidina Bilal pun berhempas pulas, cari lagi malam tu juga, habiskan juga terakhir malam tu. Akhirnya dapat habiskan malam tu, ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum. Sampailah dah habis semua, bagi tahu pada Rasulullah, barulah Rasulullah tenang masuk dalam rumah dia tidur, ya. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Harun bin Musa bin Abi Alqamah Al-Madini, haddatsani ayahku daripada Hisham bin Sa'ad daripada Zaid bin Aslam daripada ayahnya daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang lelaki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta baginda memberinya sesuatu. Baginda Nabi SAW bersabda, aku tidak mempunyai sesuatu, tetapi belilah secara hutang atas namaku. Apabila datang kepadaku sesuatu, aku akan lansaikan hutang tersebut. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, Tuhan telah memberikannya sesuatu, sedangkan Allah tidak membebankan Tuhan dengan sesuatu yang Tuhan tidak mampu lakukannya. Baginda SAW tidak senang dengan perkataan Sayyidina Umar itu tadi. Kemudian seorang lelaki daripada Ansar berkata, ya Rasulullah, berinfaklah, janganlah Tuhan takut berkurang daripada pemilik Arash. Lalu baginda SAW tersenyum dan melalui
Air muka baginda SAW diketahui bahawa di wajah baginda SAW itu terselah kegembiraan kerana perkataan Ansar tersebut. Kemudian baginda bersabda, untuk inilah aku diperintahkan. Ya. Baik, di sini ada dua peristiwa yang berlainan. Yang pertama, satu orang lelaki yang meminta daripada Rasulullah SAW barang keperluannya, yang beliau baru sahaja sebelum itu meminta daripada Rasulullah. Tiba-tiba datang lagi untuk meminta kepada Rasulullah, dan Rasulullah tak ada sesuatu nak diberikan kepadanya. Rasulullah kata, ambillah barang kamu, aku berhutang dengannya. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, orang ini baru datang minta, ni dah datang minta lagi. Allah tak membebankan Tuan terhadap perkara yang Tuan tak mampu untuk lakukannya, sebab memang tak ada luar kemampuan. Rasulullah tak ada kewangan pada ketika itu untuk nak bantu, tapi tetap Rasulullah nak bantu dia. Dan dia ni dah datang bertubi-tubi, berkali-kali dah dia datang. Dia baru datang ni datang lagi, kata Sayyidina Umar. Dan Rasulullah SAW menunjukkan beliau tak minat lah dengan perkataan Sayyidina Umar tersebut, kan? Maksudnya Nabi Muhammad SAW bagi gesture pada Sayyidina Umar, biarlah dia nak datang berkali-kali pun, ya, sebab end of the day kita tak tahu keperluan seseorang tu, ya, memang mungkin betul-betul dia memerlukan, ya, berkali-kali pun, kalau datang setiap hari 2 kali pun, memang mungkin dia bukan sahaja mengambil untuk dia sendiri, mungkin untuk keluarganya, mungkin dia tahu ada orang susah dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW tak gemar apa yang Sayyidina Umar cakap tadi. Maksudnya bagi Rasulullah tak apa, kalau orang tu nak terus meminta, itu terpulang kepada dia. Kalau dia menipu, antara dia dengan Allah SWT. Tapi untuk aku, selagi orang minta kepada aku tidak akan katakan tidak. Beliau akan perkenankan permintaan, ya. Kemudian seorang lelaki daripada Ansar, ya. Ini cerita lain pula, ya. Seorang lelaki daripada Ansar, ya Rasulullah, berinfaklah, janganlah Tuan takut berkurang daripada pemilik Arsy. Biasanya perkataan seperti ini biasanya diucapkan sama ada daripada Arab Badui ataupun daripada munafik. Sebab orang Ansar adalah orang-orang Madinah yang tinggal di kota Madinah ni. Ada daripada kalangan mereka munafik, yang munafik ni maksudnya mereka ni pura-pura masuk Islam sebab mereka nak privilege daripada Islam, privilege zakat ke, rampasan perang diagih-agihkan, dibahagikan. Adalah privilege untuk jadi Muslim, tinggal di dalam kota Muslim. Untuk jadi Muslim ada privilege. Jadi ada beberapa orang yang tak nak pun masuk Islam, tapi nak dapat privilege tersebut, pura-pura masuk Islam. Sembahyang jemaah dengan Nabi, ucap syahadah, masuk dalam majlis ilmu Nabi. Ini zaman Nabi memang beberapa orang memang seperti itu, beratus tak silap saya jumlah mereka ni, ya. Ataupun memang sebenarnya mungkin sahabat Nabi yang betul, cuma mungkin kurang halus, ya. Cuma saya nak kata kebiasaannya perkataan yang keluar ni, ya Rasulullah berinfaklah dan jangan takut berkurang kepada pemilik Arsy. Ini biasa sahabat-sahabat Nabi tak akan berani untuk nak cakap seperti ini. Tapi jika diandaikan ini adalah betul-betul sahabat, maka sahabat ini mungkin yang jenis kurang halus lah, kurang halus, ya. Maksudnya dia nak kata pada Rasulullah, ya Rasulullah infaklah, maksudnya dia perlukan sesuatu, infak kepada saya, dan Tuan jangan takut miskin, ya. Jangan takut miskin, jangan takut jatuh bankrupt, jangan takut berkurang rezeki daripada Allah Ta'ala yang merupakan pemilik Arsy. Baginda SAW tersenyum. Allah, ini akhlak. Ini akhlak Nabi SAW. Tersenyum dengan perkataan tersebut, ya. Kalau orang yang panas baran, kau ingat aku siapa? Ya. Bukan selama ni memang aku banyak infak ke? Couldn't you see? Can't you see? All this while, kan aku yang paling banyak infak sekali.
Kan aku yang memang bawa wahyu untuk suruh manusia bersedekah, untuk manusia berinfak, supaya jangan takut miskin. Bukankah itu yang aku selalu anjurkan kepada manusia? Tiba-tiba engkau datang nak nasihatkan aku, ya, berinfaklah, jangan takut miskin, ya, jangan takut berkurang. Tapi Nabi SAW bukanlah orang yang ego, bukan orang yang sombong, bukan orang yang takabur. Beliau hanya tersenyum mendengar perkataan tadi, bahkan terselah wajah kegembiraan, kerana apa yang dicakap tu, itulah sebenarnya sesuatu yang diperintahkan kepada Rasulullah. Allah perintahkan Rasulullah untuk terus berinfak dan jangan takut kemiskinan, ya. Tapi ialah untuk lelaki tadi bercakap dengan Rasulullah seperti itu, tak kenalah, sebab memang Rasulullah orang yang paling pemurah. Siapa tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang baginda takkan tidur kalau masih ada harta di sisi baginda. Siapa tak kenal baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang ni bercakap macam tak kena konteks. Tapi Nabi SAW tetap melayaninya. Di situ yang kita nak nampak akhlak Rasulullah. Ya, kalau orang tak ada akhlak, kau cermin diri kau dulu. Kau nak cakap dengan aku, kau cermin. Siapa kau, siapa aku? Ya. Siapa kau? Tapi Rasulullah orang yang tawaduk. Ya. Layan baik, senyum, memang itu pun Allah perintahkan aku untuk buat. Memang Allah perintahkan aku supaya terus berinfak dan jangan takut miskin. Itulah perintah Allah pada aku. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Hujar anba'ana Syarik daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil daripada Ar-Rubai' binti Muawiz bin Afraq radhiyallahu anha berkata, aku datangkan kepada baginda Nabi SAW dengan satu talam rutab dan sedikit zurub. Zurub ni seperti buah-buahan lah, sejenis buah-buahan di dunia Arab. Rutab ni kurma yang separuh masak. Sebab Rasulullah pun suka makan kurma yang masih macam mentah tu, rutab. Kemudian baginda SAW memberiku sepenuh telapak tangannya perhiasan dan emas. Dia betul-betul datang langkah kanan betul. Sebab waktu beliau bawa makanan tu, ketika itu jumlah harta yang paling banyak sekali pernah datang daripada sesebuah negara, iaitu Bahrain. Itulah jumlah yang paling banyak sekali dalam bentuk rampasan perang ataupun ghanimah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paling banyak sekali. Dan Rasulullah harta itu sampai ke kota Madinah waktu malam. Rasulullah suruh longgokkan dulu tepi bucu dalam Masjid Nabawi. Esok lepas subuh Rasulullah nak bagi-bahagikan. Ya. Sampai tengah hari dah habis semuanya. Rasulullah bagi-bahagikan kepada fakir miskin. Ya. Dan antara yang layak terima tu adalah ni, keluarga Rubai' binti Muawiz ni. Dia datang bawa hidangan buah-buahan depan Rasulullah nak kasih makan. Rasul kata, kamu tadah tangan kamu. Baginda ambil satu cukup emas itu, letak atas tangan dia. Ini untuk keluarga kamu. Langkah kanan betul. Datang bawa buah-buahan, balik bawa emas permata. Dan by tengah hari semuanya dah habis harta. Rasulullah pun pulang ke rumah. Ya, hati senang. Siti Aisyah rupanya dah tunggu lama dah di rumah. Ya, ya Rasulullah, mana portion untuk kita? Siti Aisyah pun look forward juga, mana portion untuk kita. Sebab harta Bahrain datang ke Madinah, tersebar, viral. Malam tu juga viral. Sebab tu hari tu Rasulullah tengok Masjid Nabawi penuh luar biasa, lebih daripada sebelum tu. Sebab zaman Rasulullah ni ada 9 masjid sekitar kota Madinah ni. Dia ada 9 masjid, masing-masing boleh sembahyang kat masjid tempat-tempat lain. Dia tak perlu datang semuanya di Masjid Nabawi, kecuali siapa yang dekat. Tapi subuh tu, semua yang biasa datang masjid lain, semuanya berkumpul. Jadi Rasulullah lepas solat subuh tu tengok, wah, ramai hari ni ya datang ke Masjid Nabawi. Boleh jadi telah datang berita kepada kalian datangnya harta Bahrain malam tadi. Kepada Rasulullah pun bagi nasihat dulu tentang jangan cinta dunia, tentang betapa hinanya dunia.
Setelah selesai begitu, barulah Rasulullah agihkan satu persatu. Semua dapat bahagian. Selesai itu balik rumah, mana portion kita? Tanya Siti Aisyah. Kita dah, bang, dia kata, ya Rasulullah, kita dah berbulan tak makan daging, makan kurma dengan air je. Oh, kenapa kau tak bilang awal-awal? Kau patutnya hantar mesej pada aku. Aku tengah ralik, agih-agihkan. Ya, hantar samuan, kata ingatkan untuk portion untuk kita. Ya, aku pun dah terlupa, semua dah aku dah agih-agihkan, bagikan. Tak ingat untuk kita. Sorry yang. Ya. Pasrahlah Sayyidina Aisyah. Tapi bila mendapat didikan tarbiyah yang hebat daripada Rasulullah SAW, Rasulullah wafat, dan kemudian beliau ketika zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bagi banyak harta kepada Sayyidina Aisyah. Pernah sekali itu ada harta datang, jadi beliau bagi 400,000 dirham atau dinar begitu kepada Sayyidina Aisyah. Jumlah yang begitu banyak sekali. Dan Sayyidina Aisyah menerima. Dan beliau pun panggil pembantu beliau dalam rumah, ya. Beliau pun singking tangan begini, ambil uncang, bahagikan, sampai semuanya selesai. Semua dah habis. Alhamdulillah. Kemudian pembantu dia, mana portion untuk kita? Ya. Kita dah lama tak makan daging ni, Aisyah, dia kata. Kita dah lama tak makan daging. Kenapa kau tak bilang awal-awal? Dia kata. Kalau kau bilang awal-awal tadi, aku sisihkan sikit. Ini didikan siapa ni? Murabbi Azam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, Abi qala haddatsana Ali bin Khasram, dan perawi lain mereka berkata haddatsana Isa bin Yunus daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam terima hadiah dan Rasulullah suka membalas hadiah yang diberikan oleh orang lain. Sampai di situ insya-Allah kita akan sambung bab sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pengajian yang akan datang. Ya. Sifat malu Rasulullah ni pun nanti kita akan, macam mana kita nak kenal Allah SWT yang maha pemalu, ya, maha pemalu. Allah ada sifat malu tak? Nanti kita datang ke hadis-hadisnya. Macam mana sifat malu Allah SWT kepada hamba-hambanya. Jadi Rasulullah ini pintu untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bertambah cinta kita dan pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda, mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, dapat minum daripada kolam Al-Kautsar, daripada menerusi tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga dengan berkat baginda Allah kurniakan kita semua kesudahan hidup yang baik dan jauhkan daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Kawan saya tu dia terlupa nak datang. Tak apa. Dia ada nak bawa, patutnya dia ada bawa meja. Tapi tak apa, lain kali lah. Tak jadi. Baik. Dah baca tasbih kifarah tak? Belum. Baik. Subhanallah. Tak apa. Patutnya saya ada nak buat sedikit nak lancarkan satu program kutipan untuk madrasah yang saya nak buat, tapi kawan saya tu tak sempat datang sebab dia nak bawa table dia. Tapi tak apa, lain kali insya-Allah. Ya. Ya. Okey, boleh juga insya-Allah. Sebab sekarang kita sedang menyewa, madrasah kami ni masih menyewa di UK Perdana, dan jumlah sewa tu agak banyaklah yang diminta. Jadi setiap bulan kita ada mengalami short di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati setiap ringgit yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.